Baik. Kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabul izam syaikhul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da Islam ghariban wa sayyiru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dengan keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Amati tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga Tuan Bilal. Kemudian Tuan Siak kita. Kemudian jawatan kuasa Masjid Ar-Raudah, Taman Rasa Sayang. Seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah taala kerana sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita solat Nabi, kitab solat Nabi yang sahih. InsyaAllah muka surat 207 ke 207. Doa sempurna ketika i'tidal. Doa sempurna ketika i'tidal. Baik, hari itu kita sebenarnya dah bincang dah berkenaan dengan i'tidal ni. Serta bacaan yang kita baca ketika i'tidal. Cuma bacaan yang paling bagus, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bacaan yang baiklah. Ada lagi bacaan yang baik, muka surat 202. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Al-sana'i wal majri haqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la yanfa'u zal jaddi min kaljad. Okey. Itu pun boleh bacalah. Baik. Cuma biasa kita baca Rabbana lakal hamdu jatuhlah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Baik. Kita lihat doa sempurna ketika i'tidal. Jalan tak benda ni? Ya, jalan. Okey. Baik. Qala musannifu
rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin, sama ada makmum, imam ataupun orang yang bersolat seorang diri, seharusnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sama ada makmum, imam ataupun solat seorang diri, munfarid, sila kita munfarid lah, seharusnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ucapan begini bukan setakat saja, tetapi ianya perlu ditambah kepada Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana wa lakal hamdu, ada tambah waw, Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana wa lakal hamdu. Dan baginda tidak kembali meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baginda tidak kembali meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dasarnya adalah bersumberkan kepada hadis sahih yang berbunyi, kana iza qama ila shalah fakabbara daraba biyadihi al-yumna ala rusghihi al-asar aisar ala rusghihi aisar fala yazalu kadzalika hatta yarka'u atau hatta yarka'a, yang sesuai hatta yarka'a lah di atas, kerana hatta ni huruf amilnya menasakkan fi'il mudhari'. Jadi hatta yarka'a, tak sesuai kita baca hatta yarka'u. Maksudnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat, baginda bertakbir lalu meletakkan tangan kanan atas pergelangan tangan kiri, sehinggalah baginda Rasulullah SAW ruku, sehinggalah baginda ruku. Selagi mana tak ruku, maka Nabi akan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bukanlah merupakan satu larangan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Akan tetapi perintah yang terdapat di situ adalah bagi menerangkan bahawa ucapan itu bukan sekadar sami Allahu liman hamidah. Dia bukan hanya sekadar sami Allahu liman hamidah saja. Bahkan ianya perlu ditambah dengan ucapan makmum ataupun imam dengan lafaz Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Dan di dalam hadis ini juga diperintahkan bagi makmum supaya tidak mendahului imam. Kita jangan mendahului imam. Jadi juga diperintahkan supaya makmum tidak mendahului imam ataupun menyamai ketika mengangkat kepala ataupun i'tidal. Sebaliknya makmum harus menunggu, intizar, menunggulah, dan membiarkan imam melakukannya terlebih dahulu. Kalau mendahulukan batal. Menyamai pun tak boleh, makruh menyamai, dia tak batal. Tapi yang paling baik, afdal, kita biarlah imam buat dulu, barulah kita buat. Lainlah kalau kita tak nampak imam tu, lainlah kita duduk belakang jauh sangat, imam duduk depan. Kita ingat imam dah bangun, lupa imam masih lagi dalam pergerakan nak bangun, belum bangun lagi. Jadi makmum dia lagi wakaf pula daripada imam. Dia dulu bangun. Mana dia daripada jauh dia tak tahu, dia tak nampak. Kerana imam jauh depan, tak apalah. Takut nanti dia duduk sebelah imam je, tak jauh pada imam, tapi dia dahulu pada imam. Sengaja buat macam tu, batal lah. Macam tu. Lainlah kalau dia buta ke, walaupun dia duduk sebelah imam, kan belakang imam, tapi dia buta, tak nampak pergerakan imam, tu dimaafkan. Ini mata celik terang benderang kan, tapi masih lagi mendahului imam, jadi batallah solat dia. Baik. Imam Al-Hafiz As-Sayuti mempunyai satu karangan yang cukup bagus mengenai hal ini. Makalah tersebut berjudul Zikir At-Tashri' fi Mas'alati At-Tasmi'. Zikir At-Tashri' fi Mas'alati At-Tasmi'.
Makalah tersebut telah dicetak bersama dengan kitab Al-Hawi lil Al-Fatawa, kan, ke surat 33 juz pertama. Rujuklah kepada risalah ini bagi siapa yang ingin mendalami permasalahannya. Rujuklah. Faham kan? So malam ni saya nak kongsi yang hari tu kita berbincang pasal adakah perlu kita baca sekali dengan imam berkenaan lakal hamdu ni kan. Lakal hamdu. Jadi saya compek lah, kata tengok tadi kita Arab ni kitab mazhab yang 4. Kitab fikih ala mazhabi arba'ah. Kita kadang kita siang kojo, kadang tak compek nak tengok. Kitab tu ada. Nak kena kumbah tu. Nak kena kumbah, nak kena bagai kan. Barulah kita nampak. Baik. Tentang masalah tahmid wa tasmi'. Dia ada satu bab namanya tahmid wa tasmi'. Okay. Yusannu tahmid wa huwa ayyakula rabbana walakal hamdu inda rafi minar ruku'. Disunatkan tahmid. Apa dikatakan tahmid? Wa huwa ayyakula, bahawa adalah berkatalah seseorang tadi Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi kita Arab ni, bukan kita Jawi ni. Boleh? Dongai lah kan. Baik, disunatkan seorang itu membaca at-tahmid ni di matan lah, matan dia. Belum tengok dia punya pecahan mazhab-mazhab lagi. Matan dulu. Belatih. Disunatkan bahawa seorang itu berkata Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Wa ada wa lakal hamdu. Inna rafi minar ruku', ketika bangun daripada ruku'. Amma tasmi', adapun tasmi' pula, bahwa ayyakul musalli, bahawa berkatalah si musalli sami'allahu liman hamidah. Kan, sami'allahu liman hamidah. Inna rafi minar ruku' aidan, ketika bangun daripada ruku' juga. Wa hadza al-qadru muttafaqun alaih fi tasmi' wa tahmid. Dan bermula ini ialah kadar yang ittifaq di atasnya para ulama dan segala mazhab dalam masalah tasmi' wa tahmid. Mana tasmi' tadi tuan? Sami Allah liman hamidah. Apa makna tahmid? Kan, Allahumma rabbana lakal hamdu ataupun walakal hamdu. Wa inna ma khilaf fi sigat allati zakarna. Hanya saja khilaf itu pada sirah atau lafaz yang akan kami sebutkan. Fanzurhu tahtal khat, maka lihatlah pada di bawah garisan, dia kata. Baik, apa dia kata berkenaan dengan masalah ini oleh imam-imam mazhab? Baik, yang pertama kita lihat Hanafi. Al-Hanafi qalu al-imam yaqulu inna rafi min ruku' sami Allahu liman hamidah wala yazidu ala zalika ala al-mu'tamad. Berkatalah mereka itu di kalangan ulama Hanafi, imam berkata ketika angkat daripada ruku' sami Allahu liman hamidah wala yazidu ala zalika al-mu'tamad, dan mereka itu tidak menambah atas demikian di atas pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hanafi. Wal ma'mum, sedangkan makmum yaku berkata ia Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Dia ada walakal hamdu. Wa hadza afdalus sighah. Ini merupakan lafaz yang seafdal lafaz. Lafaz yang sangat afdal. Falau qala rabbana walakal hamdu, dan jikalau berkata ia Rabbana walakal hamdu, dia tak sebut Allahumma, dia tak sebut Allahumma, dia sebut Rabbana walakal hamdu saja. Faqad utiya bis sunnah, maka sungguh dia pun telah mendatangkan satu sunnah. Dia pun telah mendatangkan sunnah. Wa kadzalau qala, demikian lagi jikalau dia berkata Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, dia tak ada wa dah. Kan tadi pertama tadi Rabbana walakal hamdu. Yang kedua pula Rabbana, yang pertama dia ada Allahumma, Allahumma walakal hamdu. Ada Allahumma, lepas tu ada wa lagi. Itu seafdal sighah lafaz.
Tapi kalau orang tu berkata, dia tak ada sebut Allahumma, dia kata Rabbana walakal hamdu je, faqad utiya bis sunnah, maka orang ni pun telah mendatangkan satu sunnah. Wa kaza, dan demikian lagi lau qala Rabbana lakal hamdu, demikian lagi kalau seorang itu berkata Rabbana lakal hamdu, tak ada wa, ini pun boleh juga. Walakin afdal hasi siga al-ula, tetapi yang paling afdal segi lafaz tadi itulah yang pertama itu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini dalam mazhab apa? Hanafi, bukan mazhab Syafi'i ni. Kita boleh Syafi'i lagi. Ini Hanafi. Wa yaliha, dan diiringkannya kan Rabbana kan walakal hamdu. Wa yalihuma, dan diiringkan keduanya Rabbana lakal hamdu. Diiring dengan keduanya dengan Rabbana lakal hamdu. Okey, ini untuk siapa tuan-tuan? Untuk siapa ni? Imam. Ni untuk imam. Dan begitu juga imam makmum tadi. Makmum pun boleh kata Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nampak tak? Jadi kalau tengok mazhab Hanafi ni, mana diasingkan. Tak? Mana imam baca Sami Allah liman hamidah, makmum baca Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamdu, ataupun Rabbana lakal hamdu, benda lah. Macam tu. Mana makmum dia tak baca Sami Allah liman hamidah, makmum dia tak baca Sami Allah liman hamidah bersekali dengan imam. Macam tu. Kemudian amal munfarid, adapun orang yang munfarid seorang diri, fa innahu yajma'u baina sighataini, maka sesungguhnya ia menghimpunkan di antara sirah tadi, dua lafaz. Fayaqulu, maka dia berkata Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini kalau ada secara munfarid dalam mazhab Imam Hanafi. Ni sebut Hanafi ni. Pada bila dia Hanafi, dia seseorang munfarid, fa innahu yujma'u baina sighataini, maka ia menghimpunkan di antara dua lafaz. Maka dia berkata Sami Allahu liman hamidah Allahumma Rabbana walakal hamdu, ataupun Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tanpa dua. Ila akhiri ma zukira, sehinggalah pada akhirnya barang yang telah disebutkan. Wa hadza sunnah indal Hanafi, ini merupakan benda yang sunnah dalam mazhab Imam Hanafi. Okey, kita tengok Maliki pula. Okey, Al-Malikiyah qalu at-tasmi' wa qaulu Sami Allahu liman hamidah sunnatun lil imam wal munfarid wal ma'mum. Tasmi' ialah berkatalah seseorang tadi Sami Allahu liman hamidah, sunnatun, sunat lil imam, bagi imam, wal munfarid, dan orang yang seorang diri, wal makmum, dan juga makmum. Amma tahmid, adapun tahmid, iaitulah seorang itu berkata Allahumma Rabbana walakal hamdu, fahuwa mandub, maka dianya sunat. La sunnatun fi haqqil munfarid wal makmum, tidak ada sunat pada hak orang munfarid dan orang makmum. Ada kata tidak ada sunat pada hak orang seorang diri dan orang makmum. Jadi yang baca tu siapa? Imam sajalah. Imam saja. Allahu Rabbana walakal hamdu. Amal imam fa innahu sunnatun, adapun imam maka sesungguhnya sunnah pada haknya. Ayyakula, bahawa berkata ya Sami Allah liman hamidah, kama zakarna, sebagaimana kami telah sebutkan akan tadi, wala yaziru fi ala zalika, dan dia tak tambah akan demikian, dia tak tambah lagi lepas yang lain. Dia tak tambah lagi lepas yang lain. Baik, jadi makna tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi, Sami Allah liman hamidah ni sunat bagi imam, makmum dan munfarid. Adapun tahmid tadi Allah Rabbana lakal hamdu, fahuwa mandub, disebut mandub, dia tak sebut sunat. Dia tak sebut sunat. Kerana istilah mandub ni, walaupun mandub tu masih sunat, tapi dalam penggunaan mandub ini dalam mazhab Maliki je. Dalam mazhab kita Syafi'i, kita nama sunat.
Tapi dalam mazhab Maliki dia tak sebut sunat, tetapi mandub. Mim nun dal waw ba, mandubun. La sunnatun, tidak sunat. Mana tidak gunakan istilah sunat. Fi haqqil munfarid, pada hak orang seorang diri, wal makmum, dan juga pada hak si makmum. Adapun imam, fa inna sunnah, maka sungguhnya sunnah pada hak imam bahawa berkata sami Allahu liman hamidah kama zakarna, sebagaimana telah kami sebutkan. Wala yazidu fi zalika, dan dia tidak menambah pada demikian. Semaknanya dalam Maliki, imam hanya sebut sami Allahu liman hamidah saja. Rabbana lakal hamdu dia tak sebut. Yang sebut siapa? Makmum. Makmum ataupun munfarid, orang sembahyang seorang diri. Habis imam baca apa? Imam hanya baca sami Allahu liman hamidah. Wala yazidu ala zalika, dan dia tak tambah atas demikian. Kama la yazidu ma'mum ala qauli Allahumma rabbana lakal hamdu, sebagaimana tiada menambah oleh makmum di atas perkataan Allahumma rabbana walakal hamdu atau rabbana walakal hamdu, walakin sirah al-ula aula, tetapi lapas pertama lebih baik. Lapas pertama, mana yang lapas pertama tu? Allahumma rabbana walakal hamdu. Jadi makmum dalam mazhab Hanafi, makmum dia hanya sebut Allahumma rabbana lakal hamdu, dia tak ada tambah lagi. Mil'ul ard dia apa benda ke, tak tambah. Dia tak ada tambah. Ataupun hanya sekadar rabbana walakal hamdu, macam tu. Okey, itu dalam mazhab Maliki. Okey, kita tengok Imam Syafi'i. Syafi'i qalu, berkata mereka itu, as-sunnatu ay yajma'a kullu minal imam wal ma'mum wal munfarid baina tasmi' wa tahmid. Sunat bahawa menghimpunkan tiap-tiap daripada imam dan makmum dan orang yang munfarid sembahyang seorang diri, baina tasmi' wa tahmid, di antara tasmi' dan tahmid itu sunat digabungkan gitu. Sunat yajma'u, dihimpunkan. Okey, itu dalam mazhab Syafi'i. Fa yaqulu kullu wahidin minhum, maka berkatalah tiap-tiap seorang daripada mereka, munfarid ke ataupun makmum ke ataupun imam ke, kan? Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini mana kita boleh sambung sama ada imam, makmum ataupun munfarid seorang diri. Walakin, tetapi dia kata. Dia tetapi dah. Okey. Walakin 'alal imam ayyajhara biqaulihi sami Allahu liman hamidah, amman ma'mum fala yusannu lahu ayyajhara biha. Tetapi atas imam bahawa dia menjaharkan, menguatkan. Imam boleh baca kuat sami Allahu liman hamidah. Amman ma'mum, adapun makmum fala yusannu lahu ayyajhara biha, maka tidak disunatkan baginya bahawa menjaharkan. Nampak? Baca sirilah, perlahan saja. Faham kan? Mana boleh gabung, digabungkan, sunat gabung, tetapi yang baca kuat itu imam saja. Habis kita makmum apa? Fala yusannu lahu ayyajhara biha, dia kata. Tidak sunatkan baginya bahawa dia menjaharkan, menguatkan. Illa kana mubalik, kecuali apabila dia ni seorang mubalik. Kan mubalik kan orang tapi Allah mana beda kan? Dia baca kuat kan? Imam bangun pun Rabbana lakal hamdu je kan? Mubalik tak? Kecuali mubalik. Amma qaulu rabbana lakal hamdu fa yusannu walakin minhum ayyatiya biha sirran. Adapun perkataan rabbana lakal hamdu fa yusannu, maka disunatkan, tetapi minhum daripada mereka ayyatiya biha sirran, bahawa didatangkan dengannya secara sir, didatangkan secara perlahan. Macam tu kan? Hatta sehingga walau kana al-ma'mum muballigh, sekalipun adalah makmum itu si muballigh. Kan? Tu maksud mana dalam mazhab Syafi'i tu?
walau kana ma'mum mubalik, sekalipun makmum tu mubalik sekalipun. Sunat pula kita disirkan. Habis tu yang kuat-kuat tu Rabbana, tu mazhab apa tu? Itu bukan mazhab kita. Tak? Kita ni ada siapa ke lantik mubalik? Tak ada lantik mubalik kan? Kita dalam mazhab ini jarang lah ada mubalik kan? Ayat. Kama taqaddama bayanuhu fi mazhabihim, sebagaimana terdahulu keterangannya dalam mazhab mereka itu. Okey. Hambali pula. Tadi mula Hanafi, lepas tu Maliki, Syafi'i, Hambali pula macam mana? Yajma'u imam wal munfarid baina tasmih wa tahmid. Menghimpun oleh imam dan munfarid di antara tasmih dan tahmid tadi. Dihimpunkan. Sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Mana Hanafi yajma'u, menghimpunkan imam, makmum kan, imam munfarid di antara tasmih dan tahmid. Fayaqulu, dan berkatalah ya sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Okey, mana gabung dua lah. Okey, wa hadza tartib fi sighah wajib innal hanabalah ataupun hambalilah. Ini tertib pada lafaz wajib pada mazhab Imam Hambali. Ini lafaz tertib itu wajib, susunan tu wajib. Lau qala, dan kalau seorang itu berkata man hamidallah sami'alahu, terbalik pula, man hamidallah sami'alahu lam yazjihi, saya tiada memada, tak cukuplah, tak memada. Wa yaqul, dan berkata ya Rabbana walakal hamdu inda tamami qiyamihi, dan berkata ya Rabbana lakal hamdu inda di ketika tamam qiyami, ketika sempurna berdirinya. Ketika sempurna berdiri itu kan, maka dia baca Rabbana lakal hamdu. Wa yaqulu Rabbana walakal hamdu inda tamami qiyamihi. Amma ma'mum, adapun ma'mum yaqulu, berkata ya Rabbana walakal hamdu biduni ziyadati fi hali rafihi min ruku'. Adapun ma'mum, maka dia berkata Rabbana walakal hamdu biduni ziyadah, dengan ketiadaan menambah fi hali rafihi, pada ketika rafa'nya, ketika bangunnya min ruku', daripada ruku'. Okay. Walau qala, dan kalau berkata ya Rabbana lakal hamdu fa innahu yakfi, maka sesungguhnya dia memada. Kalau dia berkata Rabbana tanpa ada wa kan, dia kata Rabbana lakal hamdu tu, tak ada sebut Rabbana walakal hamdu, macam mana? Fa innahu yakfi, maka sesungguhnya memada, boleh kata. Walakin, tetapi sighah al-awwal, sighah al-ula afdalu, tetapi lafaz yang pertama terlebih afdal. Wa afdalu zalika, dan lebih afdal pada demikian ayakulu, berkata ya Allahumma rabbana lakal hamdu biduni waw, dengan tanpa waw. Wa yusannu ayakula innal faraq, dan disunatkan bahawa berkata ketika selesai daripada berkata Rabbana lakal hamdu, disambung mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du. Itulah pembahasan dia, panjang lebar, masya-Allah. Faham kan? Faham tak ada faham ni? Okey. Habis kalau kita tak gabung macam mana dua ustaz? Boleh juga. Tapi yang paling afdal tu kita sambunglah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau tak sambung macam mana? Mana kita tak sebut sami Allah, maksudnya tak gabunglah. Tak sebut pun sami Allah liman hamidah tu. Cukup sekadar baca Rabbana lakal hamdu je, boleh ke tidak? Dalam kitab-kitab lain pun saya tengok pun boleh. Contohlah dalam kitab apa tu, kitab Tuhfatul Tulab, dalam kitab Iqna pun saya tengok boleh. Boleh, mana kalau kita tak sebut sami Allah pun tak apa. Hanya imam saja bacalah. Tapi yang paling afdal kita bacalah sami Allah. Cuma syarat je lakal hamdu tu mesti dibaca secara sir. Kena faham tu sir.
Yang baca jahar tu siapa? Imam je. Kita sir. Boleh? Wallahu alam. Okey, bab ke-8 sujud. Ini pun dah makan masa ustaz. Okey, dilihat sujud. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Maksudnya tuan-tuan, hendaklah mereka menyembah Allah yang memulakan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ala yasjudu lillahi allazi yukhrijul hab'a kan, mulakan apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allahu la ilaha illahu, bermula Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Rabbul arsyil azim, Dialah Tuhan ni aras yang besar. Surah An-Naml ayat 25 hingga 26. Betul tak tu? Betul eh? Saya nak tengok dulu ayat tu betul tak? Sekejap saya tengok ayat tuan. Mana Quran. Namli Allah 25 khaba'a, betul lah, yukhrijul khaba'a, betul lah. Alla yasjudu lillahi allazi yukhrijul khaba'a fis samawati wa fil ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat sejadah ni. Ini ayat sejadah. Okey, ayat sejadah dalam Quran berapa tuan? Ada 15. Ada 15 tempat. Ya, sejadah ni tuan boleh tengok situ. Kita dekat handset kita kena ada Quran digital lah. Kalau tidak pun kelak kabut pun dapat tengok. Oh, ni ayat dah. Tak adalah kita salah macam tu. Boleh? Azan lah.
Baik, insyaAllah kita sambung sekali lagi sebelum kita sembahyang. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah orang-orang yang bersujud. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang bersujud pada Allah. Wa'bud rabbaka, sembahlah kamu akan Tuhan kau. Hatta, sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepada kamu yakin. Kan ni ayat ni dia apa kadang jadi isu sikit. Kan kerana ada sebuah orang bila dia kata sembah Tuhan sehingga yakin. Kalau tak yakin tak perlu sembah lah. Ataupun ada juga pahaman-pahaman yang dalam sufian, dalam sufi, makna dia kata kami dah di tingkatan makam yakin. Bila kami semua ni dah naik ke makam yakin, jadi semayang tu orang kata niat-niat je lah. Tak payah macam Nabi semayang. Sedangkan Nabi pun semayang kan, semayang apa tu kata dengan ialah 4 rakaat, 2 rakaat subuh kan. Nabi semayang dengan tamam, dengan sempurna. Tapi dia semayang macam niat, pakai niat je, dengan alasan dia kata aku dah sampai pada makam yakin. Macam tu. Cuba tengok bawah tu, bawah tulisan tu. Kan perkara yang dimaksud dengan yakin itu maksud sebenarnya ajal, bukan makam yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Tuhan kau sehingga datang kepada kamu tu kematian, ajal, bukan makam yakin. Terdapat setengah penganut al-batiniyah yang menyeleweng dalam mentafsirkan kalimah yakin dalam ayat ini. Mereka mempercayai bahawa seseorang itu yang telah mencapai makam al-yakin, maka segala tuntutan taklif yang perintah Allah Ta'ala pada dia tak perlu dilakukan lagi. Sebab apa? Dia dah naik makam tinggi lah, makam yakin. Dia ada ainul yakin, hakul yakin kan, macam-macam makam tu. Jadi dia tak perlu mana tuntutan taklif tak boleh buat lagi lah. Semayang, puasa, benda semua tak payah buat. Kalau buat pun main niat-niat macam tu lah, gitu. Dia cukup buat kata. Sebab dia di belakang tu surat 210. Dan mereka juga menganggap berpandang taklif itu hanyalah satu kemuliaan bagi mereka apabila mereka masih melakukannya. Keyakinan ni sebenarnya menyebabkan seorang itu jadi kufur. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kepercayaan yang sesat ini. Masya-Allah. Sesat fahaman ni ya. Okey. Bagi saya penterjemah, antara yang dikiranya sesat dalam ialah seperti golongan Syiah Batiniyah yang berasal daripada Ismailiyah, juga dikenali dengan nama Imam Tujuh. Imam Tujuh pula. Nama Ismailiyah pula diambil sempena nama Nabi Ismail. Dengan nama Ismail, anak kepada Imam Jafar As-Siddiq, dia kata. Imam Jafar As-Siddiq, dia salah seorang daripada imam-imam mereka lah. Kadang yang tak betul ni kadang pengikut imam betul, ikut tak betul, nyeleweng. Tu salah tu. Taslim. Taslim. Mana dia? Nak macam imam taslim tu, macam taslim. Kalau macam Islam taslim, Yang mana? Dia di utara mana ni? Antar Islam taslim. Ajaran taslim. Itu termasuk dia ke? Masa dia solat bukan niat sama lah tu. Supaya bukan niat je lah, kan? Baik, kumpulan Syiah juga dikenali dengan panggilan Al-Karamitah, Al-Karamiyah, At-Ta'limiyah, Ar-Rifadah, Al-Muhidah, dan lain-lain lagi lah. Macam-macam kan dia punya dah tu. Antara ajaran mereka adalah Quran yang diketahui oleh Rasulullah SAW adalah makna yang zahir saja, manakala Ali mengetahui makna yang batin. Nampak? Mana Quran yang Rasulullah bawa ni, yang Rasulullah bawa kita kan, tu Quran tu hanya zahir je. Yang batin mana? Pada Ali. Pada Ali tu batin dia. Makna yang batin. Mereka juga percaya imam itu berfungsi sebagai nabi ataupun wali. Ajaran ini banyak berteraskan golongan falsafah dan menggunakan takwil yang menyeleweng.
Mereka berjaya menyusup masuk dalam ajaran tasawuf dan berlagak macam ahli sufi, masya-Allah. Dia masuk mazhab dan tasawuf dan berlagak macam ahli sufi. Adalah golongan yang meneruskan kesinambungan fahaman Syiah adalah seperti ajaran Bahaiyah. Kemudian Qadiani. Qadianiyah. Kemudian ada Dahriyah, etis tak percaya Tuhan ni, dan beberapa ajaran yang mudah menggugurkan taklif. Ini semua ajaran ni orang kata benda-benda taklif ni, sembahyang, puasa apa semua tak buat gitu. Betul tak? Main niat sajalah kan. Semua boleh. Okey. Nikah pun nikah batin je lah. Nikah pun nikah batin je. Macam tu minat. Ikat kontrak ke kan. Syiah kan kita nikah kontrak, nikah sebulan, nikah 2 bulan gitu. Dia makan kenyang saya. Kalau dia makan kenyang tu niat dia kan. Agak aja tu lah. Mana dia makan pakai niat je lah. Tapi tak nak pula dia tu. Tak mau dia makan pakai niat je dah. Mesti makan tu lah. Okey. Baik, ajaran inilah yang dimaksudkan oleh tuan guru saya, kata musannif pengarang, sebagai golongan yang mudah menggugur taklif. Oleh itu kita harus berwaspada, mengesan dan bertindak membendung ajaran ini demi menjaga akidah Islam daripada dicemari. Hanya Allah Ta'ala saja tempat kita berlindung. Semoga kita dituju jalan yang benar. Allah alam. Zamihanlah yang mengarang, mensyarahkan. Okay. Okey, sampai situ tu tuan kajian kita, insya-Allah akan datang sambung lagi, dan sabda Nabi pada lelaki yang buruk solatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ada? Tak ada? Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lum taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wa siyana fataya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka waftah lana fil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa alimna tawil rahman rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qabli la yasha'. ومن دعاء إلى استجابة يا رحمن الراحمين. اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. غفر الله منكم.